أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan sebagai mereka yang istiqamah menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan segala usaha kita terus diberikan ganjaran istiqamah tersebut kekal berterusan sehingga saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga Allah menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang Allah berikan jaminan perlindungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tiada perlindungan, iaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, iaitu memang hadis ini disebut rajul, lelaki-lelaki, tetapi bukan bermakna untuk bagi orang lelaki perasan, tetapi kepada seluruh umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disebut dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, bila disebut rajul, maka dalam banyak tempat memberikan indikasi adalah kepada semua, baik lelaki maupun perempuan. Okey, sebab sifat Quran dan juga hadis ini adalah concise and precise, maknanya ringkas tetapi tepat di dalam mengungkapkan perkataan-perkataan. Maknanya kalau nak disebut semua yang berkenaan, ada lelaki, ada perempuan, yang lelaki pula ada petani, ada peladang, ada doktor, ada engineer, so penuh satu Quran ataupun satu kitab hadis dengan semua jawatan ataupun jantina ataupun seumpamanya. Dengan sebab itu bila disebut rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masajid, rajul, lelaki, pemuda, pemudi, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hatinya diikat oleh Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masjid, maka masjid menjadi seakan-akan rumah kedua baginya. Maknanya kalau orang cari seseorang tersebut, kalau tak ada kat rumah, maka tempat yang seterusnya adalah masjid, di mana masjid adalah sebahagian daripada kehidupannya. Masjid juga adalah ruang untuk dia membawa anak-anak bagi melalui pendidikan di masjid, sehingga masjid itu menjadi sebahagian besar daripada kehidupannya, insya-Allah. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan
Moga-moga kita digolongkan di kalangan mereka yang istiqamah dengan masjid ini. Dan hadirin yang dikasihi sekalian, kita juga dalam sehari dua ni ataupun 2-3 hari yang lepas, masyarakat membincangkan berkenaan bagaimana komitmen seruan untuk mengajak umat kepada masjid. Maka antaranya adalah dengan pasang kaset Quran, membaca tarhim, terutamanya sebelum waktu subuh. Juga termasuklah macam kuliah maghrib ni dikumandangkan, maknanya boleh didengari oleh jiran-jiran sekitar kita bagaimana keadaannya, yang kalau boleh untuk secara ringkas kita melihat perkara yang berkenaan sebab ia bersekitar dengan kita. Dan mungkin juga sebahagian daripada kita Allah berikan amanah, dan juga masyarakat bagi amanah sebagai jawatan kuasa masjid, merupakan suatu kemuliaan untuk menggerakkan dan menghidupkan masjid. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, kita berkeyakinan bahawa mereka yang mengusahakan dalam apa cara sekalipun, sama ada mengadakan kuliah dan juga mengkumandangkan kuliah ni, maknanya boleh didengari oleh rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Kalau tak mai ke masjid pun mungkin mereka boleh dengar sekali. Begitu juga dengan bacaan tarhim sebelum waktu subuh. Biasanya orang baca sebelum waktu subuh je, sebelum zuhur, sebelum asar ni agak rare lah berlaku, agak jarang berlaku. Dan kadang-kadang ada juga di setengah tempat yang azan 2 kali, terutamanya untuk waktu subuh. Dia azan kali pertama lebih kurang dalam maybe 20 minutes, half an hour sebelum daripada waktu yang sebenar, dan azan yang sebenar bila masuk waktu yang berkenaan. Dengan semuanya, nawaitunya saya berkeyakinan bahawa semuanya dengan nawaitu yang baik. Kalau kita ambil contoh kepada waktu subuh tadi, adalah nawaitunya agar dapat tolong mengejutkan rakan-rakannya, komuniti jiran-jiran yang ada di sekitarnya. Pun begitu, bila kita melihat kepada hukum asalnya, maknanya asalnya adalah baik. Ya, mungkin sekurang-kurangnya ia adalah harus. Malah kalau kita tengok bagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutamanya pada bulan Ramadan, kalau kita tengok komitmen yang ditunjukkan adalah dengan mengejutkan ahli keluarga. Malah ada yang menyebut termasuk juga ahli keluarga yang terdekat, jiran-jiran dan seumpamanya, untuk bersahur. Yang in principle bersahur hukumnya adalah sunat. Namun begitu, ada komitmen yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat untuk menghidupkan suasana ini, sehingga amalan yang berkenaan, kalau kita tengok di negara-negara Arab terutamanya, ke peringkat mereka, contohnya mereka menggunakan suara yang lantang untuk mengejutkan. Ada yang menggunakan gendang contohnya, dan juga beberapa alat yang tertentu untuk mengajak untuk orang bangun awal, khususnya waktu bulan Ramadan. Maka bila berlaku pada bulan Ramadan, hukum asalnya kepada waktu-waktu yang lain juga dengan nawaitu yang sama adalah okey, adalah harus. Malah kalau memang diketahui bahawa sesebuah kawasan yang berkenaan ataupun sebuah kampung yang berkenaan, memang orang kampung ataupun penduduk di kawasan tersebut memang dilahirkan jenis liat nak bangun, maka pada kedudukan tersebut mungkin usaha untuk membangunkan lebih awal ni, pasti bukan kawasan ni lah, usaha untuk membangunkan mereka lebih awal ini mungkin boleh sampai kepada tahap wajib, di mana ia adalah dalam usaha bersama-sama bagi memastikan seluruh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya dapat bangun mengerjakan kefarduan solat subuh, yang bukan mudah dan bukan calang-calang orang yang boleh istiqamah di awal waktu pada waktu subuh. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, itu asasnya. Namun begitu, bila mana perkara-perkara yang berkenaan
yang asalnya tadi harus, sunat dan seumpamanya, menyebabkan pula kepada apa yang disebut sebagai gangguan. Gangguan ni macam-macam lah, dan kita tak boleh untuk generalize, standardize bahawa gangguan yang ada pada kita adalah sama diinterpretasikan sebagai gangguan pada orang lain. Mana kata kadang-kadang kita berasa bahawa bila pasang kaset Quran katakan, kita okey, tetapi setengah orang dia mungkin menyebabkan dia terkejut. Maka ia bukan gangguan pada kita, tetapi gangguan kepada orang lain. Bukan kepada ayat yang dibaca, tetapi mungkin pada suara ataupun volume yang digunakan, kadar kekuatan suara yang digunakan, ataupun mungkin mic dia memang very powerful, maka memungkinkan gangguan. Dan in principle, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain adalah syarat-syaratnya tidak menyebabkan kemudaratan, termasuklah gangguan-gangguan itu tadi. Maka di sana, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka apakah jalan yang terbaik? Kita tidak nafikan dari sudut kemuliaan nawai itu, mereka yang cuba untuk menggunakan tarhim, memasang kaset Quran, setengah orang pasang pula kaset ceramah ataupun tazkirah sebelum waktu subuh dan seumpamanya. Namun begitu, kalau sekiranya ada komplain ataupun mungkin ada pihak-pihak yang kurang selesa, maka dalam hal ini bagi mereka yang bertanggungjawab, sama ada jawatan kuasa masjid ataupun mungkin para ulama ataupun mereka para imam, bilal dan seumpamanya, perlu untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Termasuklah mungkin walaupun tidak berlaku lagi mereka yang mempertikaikan, menyatakan gangguan begitu, begini dan seumpamanya, saya kira adalah baik kalau kiranya kita mengambil sikap proaktif. For example, kita cuba untuk mendapatkan feedback daripada rakan-rakan kita, daripada jiran-jiran kita. Zaman-zaman sekarang ni orang rely on survey. Kita cuba untuk mengambil pandangan-pandangan daripada masyarakat sekeliling. Contohnya, adakah mereka terganggu kalau kiranya yang simple-simple sajalah, untuk mendapatkan feedback. Ataupun mungkin boleh disuarakan, contoh pada waktu solat Jumaat sebelum khutbah disampaikan, dimaklumkan kalau ada di kalangan ahli qaryah, senang ceritalah, ahli qaryah daripada kawasan ini, kalau ada yang mungkin berasa terganggu ataupun seumpamanya, boleh untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang berkaitan. Tak mesti buat pengumuman pun. Yang terasa terganggu, rasa mungkin kurang selesa, rasa mungkin tahap mic yang digunakan, speaker yang digunakan terlalu kuat, maka alangkah baiknya kalau kita cuba untuk mengambil langkah proaktif seumpama ini, dan sekaligus dapat untuk mengelakkan salah faham dan juga dosa-dosa yang tidak perlu, yang sewajarnya boleh untuk dielakkan. Sesama ahli qaryah, sesama mereka yang cuba untuk menghidupkan masjid dengan nawaitu yang betul, sesama mereka yang cuba untuk mengajak lebih ramai lagi. Saya faham, maknanya contoh macam kita buat kuliah ni, kita bagi peluang kepada orang lain walaupun yang tak datang masjid, dan begitu juga mereka yang mungkin just jalan kaki je ataupun lalu kawasan ni. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mahu menghadirkan hidayah itu dalam banyak bentuk. Maka tidak mustahil dengan kita berkongsi seumpama ini, Allah tiupkan hidayah kepada orang yang lalu kawasan masjid ni, ataupun yang mungkin tumpang sembahyang kat sini, ataupun seumpamanya. Namun begitu, sekali lagi, segala perkara yang berkenaan tidak pula menjustifikasikan untuk kita tidak meraihkan hak-hak mereka, privasi mereka, termasuklah yang bukan Muslim ataupun seumpamanya, kalau ada dalam kejiranan kita yang bukan Muslim, untuk mengambil pandangan mereka. Dengan sebab ramai juga di kalangan non-Muslim berasa bersyukur adanya azan, adanya bacaan Al-Quran waktu subuh dan seumpamanya ni, dengan sebab dia membantu mereka untuk bangun awal. Dengan sebab tuntutan bangun awal ni,
Bukan setakat untuk solat subuh, tapi juga siap untuk bekerja, siap untuk hantar anak ke sekolah, dan macam-macam lagi urusan yang lain. Yang bukan sedikit juga di kalangan hamba-hamba Allah yang bukan Muslim, yang Allah tiupkan hidayah kepada mereka bila saban hari dengar azan, saban hari dengar iqamah dan seumpamanya. Maka sewajarnya perkara-perkara ini tidak menjadi kontroversi sekiranya dapat untuk diuruskan dengan secara baik. Dan yang lebih baik adalah daripada mereka yang menghidupkan masjid ini. Tak apa, kita tak perlu balah, tak perlu untuk menyalahkan. Kalau ada mereka yang berasa kurang selesa, tetapi kita cuba untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih baik untuk kebaikan semua. Mudah-mudahan dakwah pun sampai, seruan Allah pun sampai, dan dalam masa yang sama tidak menyebabkan rasa kebencian yang tidak perlu di kalangan hamba-hamba Allah di sekitar kita. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka dengan itu saya kurang bersetuju juga untuk menyatakan bahawa tarhim haram, bid'ah. Memang Nabi Muhammad SAW tak baca tarhim. Namun begitu, kita wajar faham bahawa di sana ada beberapa perkara yang dihadirkan bersesuaian dengan amalan dan juga keperluan di sesuatu tempat yang tertentu. Maka dengan itu, bila mana tiada larangan yang khusus kepada sesuatu perkara, maka in principle tidak salah untuk contohnya macam baca tahlil, baca yasin dan macam-macam lagi ni. In principle, of course dia akan jauh lebih baik daripada contohnya kita bersembang di kedai kopi sahaja, ataupun dia jauh lebih baik daripada kita layan English Premier League. Maka berwirid, baca tahlil, baca yasin, of course dia baik. Cuma tidaklah sampai ke peringkat kita mengambil hukum dan memastikan bahawa wajib baca yasin setiap malam Jumaat. Tidak sampai ke peringkat itu. Malah alhamdulillah, dengan usaha-usaha yang dijalankan di peringkat masjid ini, di mana kita bukan setakat baca yasin, tapi cuba untuk faham apa yang terkandung di dalam yasin, ini merupakan langkah yang terbaik. Mungkin juga selepas ini, selepas habis yasin, di samping baca yasin, kita boleh tengok pula apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Mungkin juga kita tengok kepada surah Al-Waqi'ah dan seumpamanya. Ini merupakan proses-proses yang saya kira kita tidak perlu untuk menghentikan mana-mana amalan, kalaupun mungkin ia adalah suatu tradisi, budaya, amalan masyarakat setempat. Apa yang perlu adalah diperkasakan, dimurnikan, ditambah lagi maknanya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita tengok kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung perbincangan hadis yang panjang ini. Bila saya menekuni hadis ini, kita dah baca sebahagian daripada matan hadis ini dan juga huraian daripadanya. Maka ada beberapa part yang agak berulang. Maknanya dia bukanlah menggunakan perkataan yang sama, tetapi poin-poinnya hampir sama. Maka dengan sebab itu, untuk pengajian hari ini, saya akan mengajak hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian terus merujuk kepada, kalau tengok kepada matannya, adalah pada halaman yang ke-10. Faqala litarjuman kullahu. Terjemahan bahasa Melayunya, tengok kepada halaman yang ke-14. Maka katanya kepada juru bahasa itu. Kenapa terus kepada part yang di sini? Dengan sebab kalau kita tengok kepada dialog yang berlaku di antara Abu Sufyan dan Heraklius, dialog yang berlaku di antara Abu Sufyan dan Hirqal ini yang kita bincangkan sebelum ini, maka di sana ada beberapa perkara yang Hirqal mengemukakan soalan-soalan ini dengan tujuan yang tertentu. Ini soalan-soalan penyelidikan, questionnaires yang dilontarkan, yang dikemukakan, soalan interview daripada Hirqal ditujukan kepada Abu Sufyan untuk mendapatkan beberapa kesimpulan yang tertentu. Maka
Ini yang dinyatakan oleh Hirqal. Ini kita bincangkan berkenaan apa tujuan Hirqal, apa tujuan Heraklius mengemukakan soalan-soalan. Maka disandarkan kepada penceritaan Abu Sufyan. Bila disebut di sini, maka katanya kepada juru bahasa itu. Dengan sebab Heraklius communicate dengan Abu Sufyan melalui penterjemah, translator yang ada pada zaman itu, bagi menterjemahkan apa yang cuba disampaikan, apa yang cuba ditanya, apa yang cuba diselidik oleh Heraklius. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, katakan kepadanya, kullahu di sini, iaitu Heraklius minta kepada translator ni bagi tahu kepada Abu Sufyan kenapa soalan ini dikemukakan, kenapa ditanya begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, supaya Abu Sufyan faham dan Abu Sufyan menakalkan, membawa kembali, menyebut kembali apa yang dinyatakan oleh translator yang berkenaan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam soalan-soalan yang dikemukakan di sini, para ulama hadis sebahagiannya melihat bagaimana Heraklius bukan calang-calang orang. Heraklius adalah seorang yang juga tajam. Heraklius ni, Maharaja Byzantine ni, Raja Byzantine, juga seorang yang tajam di dalam mengemukakan soalan. Maka di sini dikemukakan bahawa kalau boleh untuk diringkaskan, soalan-soalan yang dikemukakan oleh Heraklius kebanyakannya adalah dengan sasaran deskriptif, iaitu untuk mendapatkan maklumat. Manakala ada beberapa soalan yang tertentu yang bersifat analytical, bersifat dia, kalau zaman sekarang ni, kalau cikgu-cikgu dikategorikan dalam HOTS, high order thinking skill, pemikiran tahap tinggi, kemahiran berfikir tahap tinggi. Maknanya zaman Heraklius ni dah ada dah kemahiran berfikir tahap tinggi, dan juga soalan-soalan yang berupa memerlukan responnya adalah untuk mendapatkan maklumat dalam bentuk deskriptif. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadis Nabi SAW merakamkan bagaimana bentuk pendidikan, bagaimana bentuk dalam kita bertanya. Sebagai mereka yang berilmu, sewajarnya pertanyaan kita pun ada makna, gurauan kita ada makna, bersenda kita pun ada makna, sembang-sembang kita perlu ada makna. Kalau Heraklius pun boleh ada makna, apatah lagi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Biar segala apa yang kita sampaikan kepada anak kita ada makna. Nak tanya anak kita, mesti ada sasaran yang tertentu, dan ini kita bina dengan tradisi keilmuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka kalau boleh untuk diringkaskan tadi, sebahagian besarnya adalah di dalam bentuk sasaran mendapatkan maklumat, manakala ada beberapa soalan yang dikemukakan adalah soalan berfikir tahap tinggi ini. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kalau kita reflect balik, ingat balik apa yang ditanya kepada Abu Sufyan, bab yang pertama adalah berkait dengan nasab. Betul? Bagaimana mula-mula Heraklius tanya kepada rombongan ni, siapa yang paling akrab, paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dari sudut keturunan. Maka apa yang cuba untuk, di sini dinyatakan, apa yang cuba untuk dinyatakan, apa yang cuba untuk di-highlightkan, apa yang cuba untuk dikonfirmkan, dipastikan oleh Heraklius daripada Abu Sufyan adalah bagaimana Rasul, seorang Rasul yang benar, seorang utusan Allah yang benar dalam sejarahnya adalah seorang yang datang daripada keturunan yang mulia.
para rasul, para nabi tidak akan datang daripada kalangan mereka yang bermasalah dari segi keturunan, yang bukan daripada keturunan yang mulia. Maka timbul persoalan bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa alaihi salam walaupun lahir tanpa bapa, tetapi bukan sebuah justifikasi bahawa dia bukan daripada keturunan yang mulia. Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, adalah seorang ahli ibadah yang mewakafkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lahir daripada keturunan yang mulia. Kita baca bagaimana dikatakan bahawa lahir daripada keturunan Ali Imran, keluarga Imran yang dikenali sebagai sebuah keturunan yang mulia. Begitu juga para nabi, para rasul yang lain adalah daripada keturunan yang mulia, kerana ia merupakan suatu justifikasi betapa silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Adam dan seterusnya para nabi dan para rasul selepas daripada itu adalah keturunan yang mulia. Maka dengan itu, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, soal keturunan, soal nasab bagi mereka yang beriman, penjagaannya adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting. Dengan sebab itu, kita perlu untuk melihat betapa pentingnya di sana, mengapa Islam datang dengan suatu panduan soal nasab dan keturunan ini bukan perkara yang boleh untuk dibuat main-main. Islam datang dengan pencegahan. Contohnya, Islam mengharamkan az-zina, dengan sebab az-zina boleh menyebabkan cacar merba keturunan. Az-zina boleh menyebabkan seorang anak confuse mana satu bapa dia. Nak kena buat ujian DNA untuk mengenal pasti. Hari ini hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berlaku dalam kononnya tamadun yang hebat, tamadun barat. Tetapi berapa ramai di kalangan, kadang-kadang mak pun confuse. Yang mana satu yang menyebabkan lahirnya zuriatnya, yang mana satu mak pun confuse, anak apatah lagi, sehingga menyebabkan anak-anak tidak melihat kepentingan seorang bapa. Mak of course lah, walau macam mana sekalipun, sama ada berzina ataupun dengan apa-apa cara sekalipun, yang tetap melahirkan seorang anak itu adalah seorang ibu. Maka dia tak boleh confuse lah ibunya, tetapi confuse mana satu bapanya, sehingga menyebabkan keruntuhan sistem kekeluargaan. Dengan sebab itu, kalau kita tengok antara kempen-kempen parti-parti, baik di UK, baik di Perancis, baik di beberapa negara yang lain, antara manifesto yang banyak dicuba untuk dihighlightkan mutaakhir ini adalah bagi mengembalikan kemurnian sistem kekeluargaan. Sebab mereka melihat bila berlaku rosaknya keturunan ini, dia boleh menyebabkan bukan setakat runtuhnya sistem kekeluargaan, tetapi runtuh sebuah negara. Maka hadirin hadirat muslimin dan muslimat, bersyukur kita orang Islam, kita ada penjagaan. Bukan setakat diharamkan zina, tapi Allah mengajarkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Termasuklah di sana mana-mana tindakan, mana-mana aktiviti yang boleh membawa kepada perzinaan ini. Termasuklah mutaakhir ini dengan macam-macam media sosial yang ada. Maka kita perlu untuk berhati-hati, perlu juga untuk memastikan ia tidak menjadi asbab kepada kerosakan dalam kekeluargaan, nasab, keturunan dan seumpamanya. Tidak salah bagi seorang ibu, seorang bapa memantau apa yang dilakukan oleh anaknya. Kadang-kadang kita tak boleh underestimate anak sekolah rendah pun dah banyak friends Facebooknya. Kadang-kadang yang dikenali tak dikenali, yalah. Sometimes people akan berasa addicted. Seronok dapat berkenalan dengan orang Australia, seronok berkenalan dengan orang Itali bermata biru, mata hijau, mata kelabu dan macam-macam lagi, yang kadang-kadang boleh menyebabkan kerosakan-kerosakan, berlaku kejadian jenayah
penculikan, penipuan dan seumpamanya. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu perkara yang pertama. Bila mana Heraklius tanya kepada Abu Sufyan untuk memastikan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan yang mulia, ia adalah tanda pertama. Kalau ada checklist ya, ada senarai untuk memastikan benar ataupun tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dah dapat tik yang pertama. Checklist yang pertama, daripada keturunan yang mulia, confirm Nabi Muhammad keturunan yang mulia. Dan Abu Sufyan juga tidak menipu, dengan sebab Abu Sufyan pun ada kaitan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia kata tidak mulia, maka ia sekali lagi menghina keturunan sendiri, dengan sebab ada hubungan antara Abu Sufyan dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada datuk mereka, iaitu Abdul Manaf. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian yang seterusnya, apa yang ditanyakan kepada Abu Sufyan berkenaan Nabi Muhammad oleh Heraklius adalah, saya menanyakan kamu, adakah sesiapa di antara kamu yang pernah memperkatakan perkara ini? Apa yang ada disebut di sini adalah Heraklius cuba bertanya kepada Abu Sufyan, ada tak mana-mana pihak daripada kalangan kamu, daripada keturunan kamu, daripada masyarakat kamu yang membawa ajaran yang disuarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini antara lain yang dikategorikan sebagai kategori hoax ni, di mana apa yang cuba untuk dikenal pasti oleh Heraklius adalah, ada ataupun tidak mereka yang menyampaikan apa yang sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka kata Abu Sufyan, tidak. Maka ini sekali lagi merupakan suatu gambaran yang cuba untuk ditekankan oleh Heraklius betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan somebody yang cuba untuk meniru. Dengan sebab itu antara dakwaan orientalis. Dakwaan orientalis antaranya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah kehidupan Nabi, ketika mana Nabi berdagang ke Syam ataupun dibawa berdagang ke Syam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Maka para orientalis menyatakan dan mendakwa untuk menjejaskan kredibiliti Al-Quran. Mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiru idea Buhairah. Tengok, Heraklius boleh mengemukakan soalan yang boleh dikategorikan dalam kategori hoax tadi. Kemahiran berfikir tahap tinggi. Memang jawapan Abu Sufyan simple. Nabi Muhammad tidak membawa sesuatu yang baru, tetapi kesimpulan daripada Heraklius menggambarkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam respon daripada Abu Sufyan adalah Nabi Muhammad membawa sesuatu yang baru. Confirm bahawa ia bukannya tiruan, bukannya suatu penipuan, bukannya mengambil idea daripada bangsawan-bangsawan, pendeta-pendeta ataupun orang-orang hebat di kalangan orang Arab yang memang dikenali pada waktu itu. Orang Arab terkenal dengan kehebatan mereka berbahasa. Maka apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bila disampaikan seruan menuju Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan sesuatu yang tidak comparable, tak sama, tidak setanding dengan kehebatan-kehebatan yang sedia ada di kalangan masyarakat yang ada pada waktu itu. Muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka ini sekali lagi mengesahkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan membawa suatu ajaran yang palsu.
Sebaliknya suatu ajaran yang perlu untuk diberikan perhatian, bukan tiruan, bukannya saduran, bukannya ciplak daripada idea mereka yang terdahulu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang ketiga, kalau kita baca di sini, soalan daripada Heraklius adalah bertanya, adakah di antara datuk neneknya sesiapa yang menjadi raja? Ini juga dikategorikan oleh sebahagian daripada ulama hadis sebagai soalan HOTS juga, kemahiran tahap berfikir tahap tinggi. Soalan simple. Heraklius tanya Abu Sufyan, Nabi Muhammad ini ada tak di kalangan keturunannya ataupun datuknya adalah raja? Maka Abu Sufyan kata tak. Dan menggambarkan kepada kita bagaimana apa yang berlaku dalam konteks di Mekah. Walaupun kita baca dalam sejarah, Abdul Muttalib adalah ketua kepada masyarakat Quraisy di Mekah. Begitu juga dengan Hashim. Datuk Nabi SAW adalah ketua kepada masyarakat Quraisy di Mekah, tetapi dia lebih kepada ketua kabilah ataupun ketua masyarakat. Bahasa sekarang kita panggil apa? Tok Penghulu lah mungkin. Bukan pada kategori raja. Dengan sebab itu, bila kita tengok Abu Sufyan ni adalah ketua Quraisy kan, ketua musyrikin Mekah, tetapi dalam konteks dia berdialog dengan Heraklius, Heraklius seakan-akan dilihat mempunyai kuasa yang lebih tinggi, otoriti yang lebih tinggi. Maka ditanya kepada Abu Sufyan, Nabi Muhammad SAW daripada keturunan raja ataupun tidak? Kerana apa? Kerana apa yang dinyatakan oleh Heraklius? Kalau kiranya dinyatakan bahawa ya, ada datuk Nabi adalah raja, maka Nabi Muhammad SAW ada kemungkinan apa yang dibawa adalah solely for political purpose, adalah semata-mata untuk contohnya menebus kembali kerajaan, status raja yang pernah dimiliki oleh datuknya, oleh keturunannya. Maka Heraklius mengambil kesimpulan ini, betapa di sana ini membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia bukan untuk tujuan menjadi raja, ia bukan tujuan untuk menebus kembali tahta, ia bukan dengan tujuan itu, tetapi dengan tujuan yang lain, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muslimin dan muslimat yang dikasihi dalam konteks ini, timbul persoalan, apa hukumnya jadi raja? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak meletakkan sasaran untuk menjadi raja, apa hukumnya jadi raja? Ada yang nak jadi raja? Ataupun kalau ada yang keturunan raja, ia adalah suatu perkara, semua benda ada hukumnya. Maka tidak salah untuk kita membincangkan contoh fake raja-raja. Maka kita baca dalam sejarah, in principle, cantiknya Islam mengatur dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun, mentakdirkan. Dalam sejarah kita akan tengok bahawa ada raja. Contohnya, kita baca dalam sejarah, dia mula sistem monarki ni, sistem beraja lah, kita terjemahkan mudah, adalah daripada zaman kerajaan Bani Umayyah. Betul? Dan kalau kita tengok dalam kerajaan Bani Umayyah, antara tokoh-tokoh yang kita sanjung contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah raja, tetapi Umar bin Abdul Aziz digelar sebagai Umar yang kedua, Umar Sani, selepas Umar Al-Khattab. Dengan sebab Umar Abdul Aziz tak lama memerintah. Ada yang menyebut 2 tahun lebih, tapi tidak lebih daripada 3 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah. Tetapi dikenali pemerintahannya sebagai pemerintahan yang paling adil. Dirakamkan bagaimana sampai ke peringkat tiada yang layak untuk menerima zakat, menggambarkan prosperity, keamanan, kesejahteraan
Sampai ke peringkat tak ada orang yang mengemis, tak ada orang yang miskin, tak ada fuqara yang layak untuk menerima zakat. Digambarkan begitu, dan memang benar. Kalau baca dalam sejarah, buat perbandingan di antara zaman-zaman pemerintahan ini, zaman kerajaan Bani Umayyah adalah zaman yang paling kaya. Walaupun ramai akan baca zaman kerajaan Bani Abbasiyah adalah zaman yang paling booming, paling dikenali dengan kegemilangan, dengan penciptaan teknologi, banyaknya saintis, banyaknya kitab-kitab yang dihasilkan. Tetapi dari segi kekayaan, zaman kerajaan Bani Umayyah adalah zaman kerajaan yang paling kaya. Maknanya banyak hasil-hasil mereka, dan banyak juga pembangunan-pembangunan yang dihasilkan oleh mereka. Berbalik kepada fake raja, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maknanya di sana ada raja seumpama Umar bin Abdul Aziz. Baca lagi dalam sejarah selepas daripada itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah raja, cuma gelaran dia pada waktu itu dirujuk sebagai As-Sultan. Sultan Salahuddin ni gelaran Salahuddin Al-Ayyubi, dan dianggap sebagai the founder, pengasas kepada pemerintahan Ayyubiyah, Ayyubid punya pemerintahan. Dan Salahuddin Al-Ayyubi dikagumi sebagai seorang panglima tentera. Dia pernah juga menjadi menteri, dia juga pernah menjadi As-Sultan, maknanya jadi raja, menjadi sultan. Dan dilihat bahawa Salahuddin Al-Ayyubi dihormati oleh rakan dan juga lawan. Ini juga satu contoh seorang raja. Dan lepas daripada itu kita akan tengok juga tokoh yang lain, Al-Malikuz Zahir. Yang ni tak guna gelaran sultan, tapi guna gelaran Al-Malik. Al-Malik Zahir, nama sebenar adalah Bebris. Nama sebenar Bebris, daripada kerajaan ataupun pemerintahan Mamluk, iaitu kerajaan Mamluk yang apa jasa besarnya? Mamluk adalah benteng terakhir umat pada waktu itu yang dapat untuk menghentikan the so-called unstoppable armies of Mongols. Zaman-zaman semua orang kalah dengan Mongol, kerajaan Mamluk yang diketuai oleh Al-Malikuz Zahir ini, again seorang raja daripada kerajaan pemerintahan Mamluk, berjaya untuk menghentikan, mengalahkan tentera Mongol yang sebelum itu telah menjatuhkan kota Baghdad, menjatuhkan banyak lagi kota-kota menawan. Bukan setakat menjatuhkan, tetapi menyembelih umat Islam, dan juga membakar, menghanyutkan kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama-ulama Islam. Bukan setakat di kawasan umat Islam, mereka moving ke belah utara. Orang Eropah pun ditawan oleh Mongol. Namun begitu, akhirnya dalam peristiwa perang Ain Jalut, Al-Malikuz Zahir berjaya untuk mengalahkan panglima tentera Mongol, ketua tentera Mongol pada waktu itu, yang berakhir dengan merosotnya, semakin lemah dan semakin lemah tentera-tentera Mongol, yang akhirnya Islam berkuasa kembali. Baca balik dalam sejarah, kita akan tengok kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga dirakamkan bahawa hadis Nabi SAW betapa yang bakal menawan, menguasai, membebaskan kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik raja, dan tentera-tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Ini hadis baginda sallallahu alaihi wasallam merakamkan sekali lagi bahawa seorang as-sultan yang daripada kefahaman itu menjelaskan kepada kita tidak salah. Sebab kadang-kadang ada yang mula mempertikaikan dengan semangat the so-called democratic spirit, kan, pejuang-pejuang demokrasi zaman sekarang ni akan menyatakan bahawa raja ni tiada dalam kamus Islam, ataupun sepatutnya dihapuskan. Biasanya
akan merujuk kepada macam mana ada lagi pemerintah tertinggi yang bersifat raja. Contohnya merujuk kepada negara Brunei, for example. Yang paling tinggi dalam konteks Malaysia, raja disebut sebagai raja berperlembagaan. Maknanya raja tidak mempunyai kuasa eksekutif. Tetapi di negara macam Brunei masih lagi disebut sebagai absolute monarki, sistem beraja. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, dalam Islam sebenarnya tidak menjadi halangan kepada apa sistem yang cuba untuk diguna pakai. Sama ada ia di dalam bentuk monarki, dalam bentuk beraja pun boleh, in principle boleh, dalam bentuk musyawarah, seumpama pelantikan Abu Bakar. Abu Bakar pelantikannya adalah dalam bentuk musyawarah yang membabitkan massa, membabitkan masyarakat seluruhnya, membabitkan publik. Manakala Saidina Umar diangkat dengan wasiat daripada Saidina Abu Bakar. Dia bukan sistem beraja, tetapi dengan wasiat daripada pemerintah yang terdahulu, kalau boleh untuk saya ringkaskan. Kemudian Saidina Osman diangkat dengan syura, musyawarah yang khusus. Kalau Abu Bakar tadi pelantikannya dengan musyawarah secara umum, membabitkan semua kabilah, semua pihak, muhajirin, ansar, semua golongan yang ada dalam musyawarah yang terbuka. Manakala Saidina Osman diangkat dengan musyawarah yang khusus di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang disebut sebagai al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijamin untuk masuk syurga, yang masih lagi hidup. Maka mereka bermusyawarah, dan para ulama mengambil ini sebagai hujah bagaimana memilih pemerintah dengan syura yang khusus. Kefahaman mudahnya dalam konteks kita mengundi hari ini kan, undi seorang penagih dadah sama nilainya dengan undi seorang qadi, seorang ulama contoh. Maknanya kalau katakan dalam sebuah masyarakat ramai penagih dadah, ada kemungkinan dalam sistem demokrasi yang ada akan memenangkan seorang ahli parlimen ataupun wakil rakyat ataupun pemerintah daripada kalangan penagih dadah. Saya bukan menyatakan demokrasi pula haram, tidak. Tetapi kita bincangkan panjang sikit untuk fake siasi, fake politik. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi, hari ini nak fokus kepada fake raja dulu. Yang lain-lain itu nanti kita bincang yang seterusnya insya-Allah. So that in principle monarki ataupun dengan sistem wasiat ataupun dengan cara musyawarah umum, musyawarah khusus, malah Saidina Ali lagi menarik. Saidina Ali tidak naik dengan musyawarah umum, tidak naik dengan musyawarah khusus, tetapi Saidina Ali diangkat dalam bentuk yang boleh difahami sebagai revolution. Dengan sebab diringkaskan cerita bagaimana bukan Saidina Ali yang memimpin revolusi itu, tidak, tetapi bila berlaku pembunuhan Saidina Osman, maka mereka yang dilihat dan dianggap sebagai penyokong Saidina Ali telah mengangkat Saidina Ali dan juga minta kepada para sahabat-sahabat besar memberikan bai'ah kepada Saidina Ali. Para ulama tidak pernah mempertikaikan pelantikan Saidina Ali sebagai khalifah yang keempat. Bila membincangkan berkenaan Khulafa ar-Rashidun, maka Saidina Ali tidak pernah dikecualikan, walaupun pada ketika itu pelantikan di dalam bentuk yang begitu. Maknanya di sana juga tidak salah. Sekali lagi, fake revolusi ini kita bincang waktu lain. Hari ini fake raja dulu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maknanya di sana tidak salah untuk sistem raja, sistem monarki dan segala yang berkaitan dengannya. Cuma yang salah kalau raja tidak mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dakwalah
dia keturunan bagaimana sekalipun, kalau bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib untuk tidak taat, bukan wajib taat. Kalau bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, datanglah daripada kerajaan Osmaniyah, keturunan Umayyah, hatta keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berlaku zalim, kalau menidakkan hak Al-Quran dan As-Sunnah, kalau menolak apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka gugur ketaatan kepada golongan yang seumpama ini. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita tengok bahawa ia suatu pengiktirafan kepada raja-raja yang baik, maka masyarakat akan melihat mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya mengiktiraf tindakan raja-raja yang baik. Namun begitu, raja-raja yang tidak berakhlak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanggungjawab kita untuk memperbetulkan, tanggungjawab mereka yang mempunyai kesedaran untuk memperbetulkan. Dan adakah raja-raja ini merupakan jawatan sehingga sampai kiamat? Sejarah mencatatkan kepada kita, ada kerajaan Bani Umayyah, ada kerajaan Bani Abbasiyah, ada kerajaan Ayubiyah, ada kerajaan Osmaniyah dan seumpama. Maknanya, kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat ada nawaitu untuk jadi raja, boleh lagi, tidak salah. Dari sudut syaraknya tidak salah, in principle tidak salah. Tapi kena bagaimana caranya, itu kita bincangkan fake cara menjadi raja. Okey, muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Namun begitu, apa yang kita boleh faham di sini, soal raja tak raja pun dicatatkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya di sana ada hukum-hukum yang tertakluk kepadanya. Kerana raja itu bukannya status kemuliaan jaminan ahli syurga, tetapi menjadi raja adalah amanah memerintah. Menjadi raja adalah suatu pertanggungjawaban yang akan ditanya lebih awal daripada golongan rakyat biasa marhain macam kita ni. Tetapi ni kalau bagi mereka yang jadi raja lah, maknanya boleh untuk meletakkan nawaitu, meletakkan sasaran. Mungkin 50 tahun akan datang, 2-3 tahun ni mungkin tak lah kot. Mungkin meletakkan sasaran 50 tahun akan datang, why not? Cuma kita perlu untuk melihat, kita mengejar suatu amanah, kita meletakkan sasaran untuk memikul amanah yang Allah akan tanya mungkin jauh lebih dulu daripada orang lain. Maka muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dekat pukul 9 dah, saya mohon maaf kalau sekiranya terlajak daripada waktu yang sepatutnya. Daripada perbincangan kita, kita tak habis lagi untuk mengupas, baru sampai kepada poin yang ketiga, masuk kepada fake raja. Kita akan sambung lepas daripada ini. Beberapa lagi soalan-soalan yang dikemukakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, yang wajar untuk kita mengambil pengajaran daripadanya, dan juga kita belajar bagaimana soalan-soalan interview ni. Kalau tuan-tuan mungkin majikan ke, mungkin juga pegawai-pegawai yang interview orang, maka kita wajar untuk meletakkan beberapa soalan yang berkaitan, yang bukan setakat untuk menunjukkan kita punya authority, tetapi cuba untuk mencari jawapan yang terbaik, yang sekaligus akan mendapatkan hasil yang terbaik, dan neraca kita, mereka yang beriman, adalah yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Muslimin dan muslimat, moga-moga pertemuan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada perkara yang lari daripada landasan kebenaran, terutamanya dalam mengupas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat kalau ada di kalangan raja-raja dan seumpamanya. Jangan bimbang, saya bincang fake raja, bukan saya nak menjadi raja, tetapi sekadar perkongsian ilmiah kepada kita untuk melihat bahawa raja kalau mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia berhak untuk diberikan ketaatan. Namun sebaliknya, kalau lari daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih raja daripada segala raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita baca dalam Asma'ul Husna kan, Malikul Mulk. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita claimlah jadi raja macam mana sekalipun, termasuk Raja Gopal, raja-raja yang lain sekalipun,
tetapi yang paling raja tetap Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa moga-moga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah di atas jalannya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqattaran fi rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Sanak saudara kami, ya Allah. Ahli keluarga kami, ya Allah. Sahabat handai kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk menjadi mereka yang menghidupkan rumah-Mu, ya Allah. Jadikan kami mereka yang istiqamah di atas jalan-Mu, ya Allah. Jadikan kami mereka yang memperjuangkan agama-Mu, ya Allah, di mana sahaja kami berada, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Bersihkan hati kami, ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami serba lemah dan kekurangan, ya Allah. Justru ampuni kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Berikan kami ketenangan, ya Allah. Ikatkan hati kami, ya Allah, atas nama-Mu, ya Allah. Kami bersatu di atas akidah kepada-Mu, ya Allah. Kami bersatu memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan singkirkan kami daripada jalan yang lurus dan benar ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi al-hidayati wat tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah maghrib kita dengan bersama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.